Yang di-Pertuan Agong zahir ketimbangan terhadap keselamatan rakyat Malaysia berhubung penularan wabak COVID-19. Tabung Haji Umum agihan keuntungan selepas zakat pada 3.05%. Dan harga runcit petroleum turun mulai jam 12.30 malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tabung Haji TH hari ini mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat pada 3.05% untuk tahun keuangan 2019. Ini melibatkan jumlah bayaran bernilai 2.1 bilion ringgit berbanding 913 juta ringgit yang diagihkan pada tahun 2018. Prestasi kewangan yang semakin baik itu berasaskan strategi pelaburan mampan serta langkah pengurusan kos secara berhemah. Pendapatan pelaburan direkod pada 3.3 bilion ringgit. Manakala aset TH mencecah 74.3 bilion ringgit melebihi liability yang berada pada 71.4 bilion ringgit. Tahun lalu TH merekodkan keuntungan selepas zakat 1.9 bilion ringgit melonjak 19% berbanding tahun sebelumnya. Prestasi positif itu turut membolehkan TH mengekalkan bayaran haji pada RM9,980 berbanding kos sebenar RM22,900 untuk jemaah muasasah haji kali pertama. Harga runcit petroleum turun lagi mulai jam 12 malam ini sehingga 20 Mac depan. RON 95 turun 7 sen kepada RM1.82 seliter berbanding RM1.89 seliter ketika ini. RON 97 pula dijual pada harga RM2.10 seliter, 9 sen lebih rendah. Manakala diesel juga jatuh 9 sen kepada RM1.87 seliter. Kementerian Keuangan berkata harga minyak mentah dunia didagang tidak menentu ketika ini dipengaruhi ketidaksefahaman pengeluaran antara negara-negara pengeluar minyak utama dunia dan kesan COVID-19 kepada ekonomi global. Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan kebimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan rakyat berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negara ini. Sehubungan itu, Yang di-Pertuan Agong menyarankan semua masjid di negara ini mengadakan bacaan doa kunut nazilah ketika solat subuh dan solat Jumaat bagi mendoakan kesejahteraan rakyat daripada virus berkenaan. Baginda yang menitahkan semua masjid memendekkan khutbah Jumaat sebagai langkah mencegah jangkitan COVID-19 turut menasihatkan pengurusan masjid menyediakan alat pengimbas suhu, cecair pembasmi kuman pada tangan serta penutup mulut dan hidung. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Seri Paduka juga menasihatkan umat Islam berwuduk di rumah sebelum ke masjid dan individu yang mempunyai gejala COVID-19 dinasihat tidak menghadiri solat Jumaat. Dan seiring dengan saranan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah itu juga, saringan kesihatan dilakukan di Masjid Jami' Seri Petaling Ibu Negara sejak 2 hari lalu bagi mengenal pasti peserta perhimpunan tabligh yang mungkin dijangkiti virus COVID-19 setelah salah seorang pesertanya didapati positif wabak itu selepas menghadiri perhimpunan yang berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, tindakan itu dilakukan bagi membolehkan peserta perhimpunan terbabit tampil secara sukarela untuk melakukan saringan kesihatan. Pantai disokong oleh petugas dari negeri lain dikira untuk mengesan dan menjejaki semua peserta. Perhimpunan Ijtima' Tabligh dikatakan dihadiri kira-kira 16,000 orang peserta, 14,500 adalah warga tempatan manakala selebihnya peserta dari luar negara. Melalui carta yang dikongsi oleh Datuk Dr. Nur Hisham, salah seorang peserta dari Negeri Sembilan yang juga kes ke-136 didapati positif COVID-19. Peserta berkenaan dikatakan menuntut di Korea Selatan dan bekerja sebagai ejen pelancongan separuh masa. Dia pulang ke tanah air pada 22 Februari lalu dan menghadiri perhimpunan tabligh itu dan mengalami gejala demam pada 3 Mac lalu. Dan ekoran Ijtima' Tabligh di Masjid Seri Petaling itu juga, Kerajaan Negeri Sarawak mengesahkan kes jangkitan wabak COVID-19 yang pertama setelah 3 individu disahkan positif.
Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Douglas Unggah Embas, dua daripadanya menyertai perhimpunan itu dari 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Kedua-dua lelaki berkenaan berusia 46 dan 73 tahun berasal dari Kuching, manakala individu ketiga, seorang wanita berusia 60 tahun, isteri kepada lelaki berusia 73 tahun itu. Sehubungan itu, kesemua peserta yang terlibat dalam program Ijtimak Tabligh itu disarankan untuk tampil membuat pemeriksaan kesihatan di hospital atau klinik kesihatan terdekat. Jabatan Kesihatan Sarawak sudah mengesan 236 peserta perhimpunan itu dan akan terus mengesan bakinya. Wisma Putra mengenal pasti 11 rakyat Malaysia di luar negara yang dijangkiti COVID-19. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kes melibatkan 9 rakyat Malaysia di Singapura dan 2 lagi di Jepun. Kita di Wisma Putra dah mengenal pasti mereka yang dijangkiti COVID-19 ni, dan jumlah yang kita tahu 11 orang rakyat Malaysia yang berada di luar, tetapi jumlah ni akan kita mengesahkan dengan kementerian-kementerian lain supaya tidak bercanggah. Difahamkan 2 daripada 9 rakyat Malaysia yang dijangkiti di Singapura telah dibenarkan keluar, manakala 7 lagi masih dirawat. 2 lagi di Jepun juga telah pulang ke tanah air. Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin memaklumkan 54,430 rakyat Malaysia berada di 10 negara paling teruk terjejas ekoran wabak sama. Tertera bilangan rakyat Malaysia yang berada di 10 negara paling teruk terjejas akibat COVID-19. Paling ramai di Amerika Syarikat dengan 23,179 orang, diikuti China 14,929 orang dan Jepun 6,019 orang. Justru timbalannya, Datuk Kamaruddin Jaafar dan pasukan petugasnya diarah memantau perkembangan rakyat Malaysia di luar negara. Rakyat Malaysia yang berada di luar negara dan belum berdaftar di pejabat kedutaan diminta berbuat demikian pada kadar segera. Sementara itu, anggota keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM turut mengambil langkah berjaga-jaga berikutan penularan COVID-19. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, antara langkah diambil proses sanitasi di seluruh kawasan balai polis. Kita telah buat sanitize dan saya telah maklum pada pihak anggota pegawai dan anggota saya untuk bila bertugas di bawah pakailah mask kan. Kemudian bawa sanitizer kan. Sanitizer. So mereka ni akan guna sanitizer supaya orang kata apa boleh mengelak daripada dapat jangkitan tersebut lah. Beliau ditemui pada majlis sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Katanya anggota polis sudah diarah mengurangkan aktiviti keramaian sebagai langkah mencegah penularan wabak COVID-19. Ini adalah geng. Solat Jumaat di Ibu Negara siang tadi tetap diteruskan meskipun ada negeri yang membatalkannya ekoran jangkitan virus COVID-19. Dalam satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ia telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Tinjauan kru kami ke Masjid Negara mendapati pihak masjid menyediakan cecair pembasmi kuman kepada jemaah yang hadir. Orang ramai yang ditemui beranggapan inisiatif yang dilakukan oleh Masjid Negara ini sangat wajar memandangkan ketika ini wujud kebimbangan orang ramai untuk berkumpul di sesuatu tempat ekoran peningkatan kes wabak itu. Bagi saya, orang yang boleh hadir ke solat Jumaat ni mengikut saranan yang diberikan lah, dan seperti sihat dan pastikan mencuci tangan lah untuk mengelakkan dari penyakit itu berjangkit. Lepas habis sembahyang Jumaat tu tak ada yang bersalaman lah. So just jemaah pun boleh balik beredar. Inisiatif ini nyata mematuhi garis panduan ditetapkan selain daripada memendekkan khutbah Jumaat. Di Perlis, solat Jumaat dibatalkan dan diganti dengan solat Zuhur di rumah selari dengan pengumuman Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS setelah mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Said Putra Jamalul Lail semalam. Menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIBS Dr. Hazman Hassan, susulan itu 103 masjid dan 6 lagi tempat yang ditauliakan untuk menjalankan solat Jumaat di seluruh Perlis ditutup seketika siang tadi bagi mengelak kekeliruan.
Solat asar secara berjamaah di masjid pada 13 Mac 2020 dan solat-solat seterusnya serta kuliah-kuliah pengajian agama akan diteruskan seperti biasa. Walau bagaimanapun, langkah-langkah berjaga-jaga hendaklah sentiasa dilaksanakan bagi meminimumkan risiko penularan COVID-19 ini. Ia kemudian dibuka kembali bagi solat asar dan solat fardu yang lain termasuk kuliah pengajian agama. Maib turut mengingatkan pihak pengurusan masjid dan surau supaya memainkan peranan untuk membantu usaha mengekang penularan COVID-19 termasuk menangguhkan serta-merta semua aktiviti jemaah tabligh di seluruh negeri termasuk perhimpunan dalam skala besar. Sebarang pertanyaan ataupun muskilan boleh merujuk. Kembali bertemu. Tawar pinjaman mencecah RM15,000 tetapi peminjam perlu membayar wang pemprosesan sehingga RM2,000. Itu taktik tak masuk akal sindiket pemberi pinjam wang yang memperdaya mangsa. Atas maklumat serta risikan, Polis Kuala Lumpur menahan 22 ahli sindiket melalui 29 aduan mangsa yang diterima sejak awal tahun ini. Menurut Ketua Polis wilayahnya, Datuk Seri Mazlan Lazim, sindiket yang digelar geng Mango itu memberi tawaran pinjaman melalui SMS. Mangsa yang terpedaya kemudian akan menghubungi ahli sindiket sebelum diminta mengirimkan gambar salinan MyCard dan slip gaji sebelum dijanjikan kelulusan permohonan dalam tempoh 3 jam. Selepas mengesahkan kelulusan pinjaman mangsa, ahli geng Mango akan meminta mangsa memasukkan wang antara RM2,000 hingga RM3,000, kononnya sebagai yuran pemprosesan pinjaman. Beliau berkata mangsa sebenarnya tidak menyedari sudah ditipu disebabkan terlalu percaya dan terdesak untuk mendapatkan pinjaman wang antara RM10,000 hingga RM15,000. Bertindak atas aduan mangsa, polis melakukan 2 serbuan di setapak dan Jalan Genting Kelang Selasa lalu dan menahan 22 ahli geng berkenaan. Mereka yang ditahan terdiri daripada 17 lelaki tempatan dan 4 wanita tempatan serta 2 lelaki warga India berusia antara 18 hingga 39 tahun. So dalam kedua-dua ini, mereka ni mempunyai ketua iaitu bernama Mango. Jadi Mango ni adalah nama samaran bagi ketua mereka dan mereka ni tak pernah jumpa dengan Mango ni. Jadi sebab itulah kita dalam hal ni kita sedang mencari memburu Mango ni untuk kita nak dapat mastermind yang bergerak di belakang mereka ini. Polis turut merampas 55 telefon bimbit mengandungi kad SIM yang digunakan untuk berhubung dengan mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Mahkamah Tinggi Kuching menolak permohonan Petronas untuk semakan kehakiman bagi membatalkan cukai jualan negeri SST yang dikenakan Kerajaan Negeri Sarawak. Menurut Hakim Azhari Kamal Ramli, Dewan Undangan Negeri Sarawak mempunyai kuasa untuk mengenakan cukai jualan seperti termaktub dalam Ordinan Cukai Jualan Negeri. Kerajaan negeri itu juga berhak mengenakan cukai berkenaan mengikut artikel 95B kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Ia memperuntukkan Badan Perundangan Negeri itu berhak mengenakan cukai yang dinyatakan dalam bidang kuasa senarai negeri. Hakim Azhari Kamal Ramli turut mengarahkan kos RM50,000 dibayar kepada pengawal cukai jualan dan Kerajaan Negeri Sarawak. Petronas dilaporkan perlu membayar lebih RM1.3 bilion cukai jualan kepada Sarawak sejak cukai itu dikuatkuasakan pada 1 Januari tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri menegaskan masih terlalu awal untuk kerajaan membuat sebarang ketetapan berhubung status jemaah yang berpeluang ke Tanah Suci tahun ini ekoran penularan wabak COVID-19. Justru beliau mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar penyakit berjangkit itu berakhir sebelum bermulanya musim ibadah itu. Perkara ini kita kena lihat waktu yang hampir sama. Kalaulah maksud saya ketika mana hampir kepada waktu haji. Sekarang kita ada lebih kurang dalam 4 bulan lagi. Jadi waktu itu mungkin kita doa pada Allah supaya wabak seperti ini sudah berlalu pergi, insya-Allah.
Sejak bulan lalu, Kerajaan Arab Saudi menggantung kemasukan jemaah umrah buat sementara waktu susulan penularan wabak itu di Timur Tengah. Riyadh turut menggantung kemasukan pemegang visa pelancongan dari negara yang berdepan ancaman virus yang sama. Dianggarkan 31,600 jemaah Malaysia dijangka berangkat ke Tanah Suci tahun ini dengan penerbangan pertama dijadual pada 22 Jun depan. Sementara itu, meskipun sudah memegang jawatan Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli tetap meneruskan rutin mingguannya ketika menjadi Mufti Wilayah Persekutuan. Pagi tadi, lebih 40 bayi ditahnikkan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Tidak seperti kebiasaan, majlis kali ini dibuat ringkas berikutan penularan COVID-19. Nak lepaskanlah peluang kan, sebab kita baru je tahu malam tadi tengok Instagram yang Menteri kita Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri nak tahnikkan baby. Cepat-cepatlah ambil peluang. Kan peluang keemasan lah kiranya ni. Jadi bagaimana melihat penampilan atau kepribadian Datuk Seri? Tengok seorang yang berhemah, cakap lemah lembut, macam menjadi daya tarikan lah untuk kita generasi sekarang kan. Jadi berharap anak pun akan mengikuti jejak. InsyaAllah berharap anak akan menjadi seorang tahfiz Al-Quran satu hari nanti, ikut jejak Datuk Mufti. Kalau ikutkan dari anak kedua sehingga anak keempat, saya memang bawa kepada Mufti lah, mantan Mufti Wilayah Persekutuan. Kenapa? Sebab saya tengok daripada akhlak dia dengan dia punya peribadi dia lah. Saya harapkan anak saya pun boleh jadi macam mantan Mufti jugalah. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata majlis tahnik ini akan diteruskan pada setiap minggu sama ada ke hari Khamis atau Jumaat mengikut kesesuaian. Baiklah, kita ke laporan antarabangsa. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akan menjalani kuarantin selama 2 minggu selepas isterinya disahkan positif COVID-19 semalam. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan rasmi memaklumkan isteri beliau, Sophie Gregor Trudeau yang pulang dari London baru-baru ini disahkan positif virus berkenaan. Ketika ini, Perdana Menteri berada dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai simptom. Sebagai langkah berjaga-jaga dan atas nasihat doktor, beliau akan menjalani kuarantin selama 14 hari. Kanada melaporkan 158 kes baru COVID-19, meningkat 3 kali ganda berbanding minggu lalu. Setakat ini, 1 kes kematian dicatatkan, manakala 7 daripada 10 wilayah di Kanada telah merekodkan jangkitan virus itu. Angka kematian akibat COVID-19 di Itali telah melempasi 1,000 orang. Setakat semalam, sebanyak 15,113 kes wabak itu direkodkan di negara berkenaan. Ini sekaligus merekodkan negara tertinggi dengan jumlah mangsa maut di luar China. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan sekatan pergerakan masuk dan keluar di negara itu. Susulan itu, lebih 60 juta rakyatnya diminta berkurung di dalam rumah. Semalam, peraturan diperketat dengan hanya farmasi dan kedai makanan yang dibenarkan beroperasi. Nepal menutup seluruh kawasan Himalaya termasuk Gunung Everest berikutan penularan wabak COVID-19. Berikutan itu, Menteri Pelancongan Yogesh Bhattarai mengumumkan semua ekspedisi pendakian sepanjang musim ini antara Mac hingga Mei akan ditangguhkan. Menurut beliau, ia sebagai langkah berjaga-jaga mengekang penularan wabak berkenaan. Penangguhan sebarang ekspedisi di negara itu akan menjejaskan ratusan pendaki asing yang kini sedang melakukan persiapan mendaki. Setakat ini, Nepal mengesahkan cuma 1 kes jangkitan COVID-19 membabitkan penuntut China yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara asal. Selain itu, Nepal dilaporkan turut menghentikan pengeluaran visa ketibaan VOA sehingga 30 April depan. Penduduk Islam Christchurch yang terselamat dalam insiden tembakan rambang di 2 buah masjid tahun lalu hadir menunaikan solat Jumaat serta mendoakan kepada mangsa yang meninggal dunia di sebuah stadium tertutup. Kejadian tembakan rambang di 2 buah masjid itu meranggut 51 nyawa selain berpuluh lagi cedera.
Beratus-ratus umat Islam hadir pada majlis yang diadakan di stadium tertutup Horncastle Arena. Kebanyakan saksi kejadian yang ditemui berkata, biarpun telah hampir setahun lalu, tragedi berdarah itu masih segar dalam ingatan mereka. Ternyata tragedi itu mengubah persepsi umum terhadap keganasan yang dilakukan oleh pengganas bukan Islam selain memupuk rasa hormat serta solidariti dari seluruh dunia demi keamanan sejagat. Tidak ketinggalan Perdana Menteri Jacinda Ardern yang turut hadir dan menyaksikan Imam Masjid Al-Nur Gamal Fuda membacakan khutbah Jumaat. Beliau sebelum ini berkata upacara memperingati mangsa yang terkorban dalam tragedi itu akan diteruskan pada Ahad ini. Penyerang seorang warga Australia menghadapi 92 pertuduhan berhubung serangan ke atas Masjid Al-Nur dan Linwood. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan akan menghadapi perbicaraan pada Jun depan. Baiklah, sekian berita TV9 malam ini. Mengakhirinya, saksikan keindahan bangunan pencakar langit dari udara kota New York dengan pembukaan dek pemerhati tertinggi di Manhattan dengan ketinggian lebih 344 meter. Saya Amin Haidar Ibrahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.